Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Sri. Ya, hari ini satu lagi ya, perkongsian berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan semester yang pertama ini. Ya, kita masih dalam bab yang pertama dan untuk kali ini kita sudah berada di subtopik yang terakhir, subtopik yang ketiga untuk bab yang pertama ini. Ya, yang mana untuk kali ini ya, cikgu akan membincangkan ataupun menerangkan ya, dan menjelaskan tentang entiti perniagaan. Jadi, untuk mengetahui ya, apakah entiti perniagaan yang akan cikgu bincangkan atau terangkan hari ini, kita jumpa selepas ini. Okey, anak-anak pelajar, ya, sebelum cikgu pergi kepada perbincangan kita, ya, jangan lupa untuk share, like dan subscribe lah channel cikgu ya, supaya cikgu lagi bersemangat untuk menghasilkan video-video PDPC ya, untuk perkongsian ya bagi subjek pengajian perniagaan. Okey, anak-anak pelajar, ya, untuk perbincangan kali ini, ya, apa yang akan cikgu terangkan adalah berkaitan dengan entiti perniagaan. Ya, sebelum itu kita lihat dahulu ya, apakah objektif ya pembelajaran kita untuk kali ini. Okey, diharap ya di akhir video nanti para pelajar dapat menjelaskan ya berkaitan dengan organisasi perniagaan berdasarkan pemilikan perniagaan itu. Okey, kemudian dapat membincangkan pemilikan organisasi syarikat dan mengaitkan dengan undang-undang yang berkaitan. Dan diharapkan juga para pelajar dapat menjelaskan ya, langkah-langkah penubuhan berkaitan dengan organisasi perniagaan yang akan kita bincangkan. Okey, seperti yang anak-anak pelajar sedia maklum, untuk entiti perniagaan ya, kita ada perkongsian, ya, kita ada milikan tunggal, ya, kita ada syarikat, kemudian kita ada koperasi. Dan fokus untuk hari ini adalah berkaitan dengan syarikat. Okay. Kita lihat berkaitan dengan syarikat berhad. Ya, apa itu syarikat berhad? Sebelum ini cikgu telah pun berkongsi berkaitan dengan entiti yang pertama iaitu milikan tunggal ya, dan perkongsian dari aspek ciri ya, proses penubuhan ya, kebaikan serta kelemahan kedua-dua entiti tersebut. Okay, untuk kali ini kita akan lihat pula apa itu syarikat. Syarikat di sini ya adalah ya dimiliki oleh individu-individu ya, individu-individu yang menyumbang modal dalam bentuk saham ya, yang mana mereka ini bersetuju untuk berkongsi untung dan rugi. Okey, syarikat wujud sebagai entiti berasingan daripada pemilik. Okey, kemudian terletak di bawah Akta Syarikat 1965. Okey, dan terdapat ya dua jenis syarikat. Okey, satu dinamakan sebagai syarikat sendirian berhad dan yang kedua adalah syarikat awam berhad. Okey, contoh syarikat ya, Tenaga Nasional Berhad. Nah, ini adalah contoh syarikat lah ya. Jadi ini pengenalan serba sedikit berkaitan dengan syarikat. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri syarikat. Okay, kalau di sini ya, di sini kalau kamu nampak dalam jadual ini, ya, dia ada dua bahagian ini. Okay, yang pertama ini adalah syarikat sendirian berhad, ya, yang kedua ini adalah syarikat awam berhad. Ya, cikgu lupa untuk masukkan namanya lah ya. Okey, jadi di sini dari segi milikan untuk syarikat sendirian berhad, ya, dia dimiliki oleh 2 hingga 50 orang pemegang saham. Okay, tetapi untuk syarikat awam berhad, minimum 2 orang pemegang saham dan tiada had maksimum. Maknanya berapa banyak pun boleh ya sebagai pemegang saham dalam syarikat awam berhad. Okey, untuk modal
bagi syarikat sendirian berhad, ya, jualan saham kepada orang perseorangan. Maknanya modal diperolehi daripada penjualan saham kepada orang perorangan. Okey, tapi untuk syarikat awam berhad, ya, syarikat ini memperolehi modal daripada jualan saham kepada orang awam. Okey. Untuk syarikat sendirian berhad dari segi pengurusannya, ya, syarikat sendirian berhad diurus oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik dalam kalangan pemegang saham, ya, dan sekurang-kurangnya seorang pemegang saham perlu menguruskan syarikat. Menguruskan syarikat, ya. Kurang-kurangnya seorang dalam kalangan pemegang saham ini itu. Okey, tapi untuk syarikat awam berhad, ya, ahli lembaga pengarah tidak semestinya dilantik dalam kalangan pemegang saham, dan sekurang-kurangnya kena ada 2 orang pemegang saham perlu menguruskan syarikat. Okey, dari liability untuk kedua-dua syarikat ini, ya, 2 jenis syarikat ini, sendirian berhad dan awam berhad ini adalah terhad, ya, tidak melibatkan harta pribadi. Okey, cukai yang dikenakan untuk kedua-duanya juga adalah sama, iaitu cukai keuntungan syarikat, bukan cukai pendapatan individu. Dan untuk agihan untung ruginya, ya, bagi kedua-dua jenis ini, keuntungan diagih dalam bentuk dividen. Okey, jadi itu antara ciri-ciri syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Mana kita boleh lihat dari aspek pemilikannya, ya, modalnya, pengurusannya, liability, cukai dan agihan untung rugi. Okey. Seterusnya, ya, apa yang akan kita lihat adalah berkaitan dengan langkah penubuhan syarikat, ya, langkah penubuhan entiti ini. Okey, macam mana dia ditubuhkan? Proses yang pertama, ya, untuk menubuhkan syarikat adalah perlu didaftarkan dengan pendaftar syarikat, iaitu terletak di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kemudian, selepas didaftarkan, ya, pihak yang terlibat perlu membuat bayaran yuran pendaftaran perniagaan berasaskan jumlah modal yang dibenar. Okey, seterusnya, membuat permohonan carian nama menggunakan borang 13A. Okey, borang ini berbeza, ya, untuk milikan tunggal, untuk perkongsian dan untuk syarikat, borang-borang yang digunakan adalah berbeza. Jadi kena tengok betul-betul lah. Okey, kemudian membuat permohonan untuk mendaftarkan syarikat. Okey, seterusnya menyerahkan semua dokumen yang diperlukan, ya, seperti yang terdapat dalam borang permohonan. Okey, dan mendapatkan serta mempamerkan sijil perakuan pemerbadanan syarikat, iaitu borang 9. Okey, setelah semuanya selesai, ya, kena dapatkanlah sijil perakuan dan pamerkan sijil tersebut, ya, iaitu borang 9. Okay, ini beberapa langkah untuk penubuhan syarikat. Okay, seterusnya apa yang akan kita lihat adalah berkaitan dengan kebaikan. Apa kebaikan syarikat? Okay, antara kebaikan syarikat adalah memiliki modal yang besar. Sebab apa? Sebab untuk syarikat sendirian berhad, dia modal diperolehi daripada jualan saham. Ya, jualan saham kepada 2 hingga 20 orang lah, ya, maksimal. Tapi untuk syarikat awam dia terbuka, minimal 2 orang dan tiada had maksimum. Jadi maknanya semakin ramai maka semakin banyaklah modal yang bakal diperolehi. Okey, kemudian menanggung liability terhad, maknanya apa-apa yang berlaku, ya, dia tidak akan melibatkan harta peribadi si pemilik. Berbeza dengan milikan tunggal dan perkongsian. Okay, seterusnya, perniagaan kekal kerana terpisah daripada pemilik. Ya, sebab dia satu entiti yang berasingan. Jadi, apa-apa yang berlaku kepada pemilik, dia tidak akan menjejaskan perniagaan tersebut. Okay, seterusnya, boleh mendakwa dan didakwa atas namanya kerana merupakan entiti berasingan. Okey, dan syarikat kebaikannya adalah dia boleh memfokuskan kepada pengkhususan dalam pengurusan. Sebab apa?
Kerana syarikat dia satu entiti yang besar, dia boleh wujudkan ya pengurusan entiti itu berdasarkan fungsi-fungsi asas ya perniagaan. Contohnya dia akan wujudkan bahagian keuangan ya, bahagian pemasaran, bahagian sumber manusia, bahagian pengeluaran. Jadi maknanya setiap pihak boleh mengkhusus kepada bidang masing-masing. Itu antara kebaikan syarikat. Okey, kelemahannya pula ya, penubuhan syarikat ya rumit kerana tertakluk kepada syarat-syarat ketat yang terdapat dalam Akta Syarikat 1965. Okey, kemudian cukai yang dikenakan adalah tinggi, iaitu cukai ke atas keuntungan. Okey, dan pengurusan syarikat dikawal oleh lembaga pengarah, bukannya pemilik syarikat. Laporan keuangan untuk syarikat perlu ditunjukkan kepada pemegang saham dan perlu diaudit, ya, menyebabkan tiada unsur kerahsiaan. Okey, dan penubuhan syarikat melibatkan kos yang amat tinggi, ya, yang amat besar. Okey, itu antara kelemahan syarikat. Okey, seterusnya kita akan lihat ya perbezaan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Okey, untuk perbezaan ini kita boleh lihat daripada beberapa aspek. Satu dari aspek bilangan pemilik, yang kedua pemilikan saham, seterusnya berkaitan dengan laporan keuangan, okay, seterusnya penyenaraian saham di bursa saham, okay, kemudian pemindahan hak milik saham, pengurusan perniagaan dan pendaftaran nama syarikat. Okay, untuk syarikat sendirian berhad, ya, seperti yang cikgu terangkan dari awal, dari segi bilangan pemilik, iaitu 2 hingga 50 orang pemegang saham. Dan untuk syarikat awam berhad, 2 hingga tiada had maksimum. Okey, untuk pemilikan saham pula, ya, untuk syarikat sendirian berhad dia hanya terbuka kepada orang perorangan, tetapi untuk syarikat awam berhad dia terbuka kepada orang awam. Okey, laporan keuangan untuk syarikat sendirian berhad tidak perlu diumumkan kepada orang ramai, tetapi berbeza dengan syarikat awam berhad kerana laporan keuangan perlu diumumkan. Sebab apa? Sebab dia terbuka kepada orang ramai. Okay. Untuk penyenaraian saham pula, syarikat sendirian berhad tidak dibenarkan untuk menyenaraikan saham di bursa saham, tetapi boleh untuk syarikat awam berhad. Okey, pemindahan hak milik saham, ya, untuk syarikat sendirian berhad perlu ada persetujuan pemegang saham, ya, manakala untuk syarikat awam berhad, ya, sahamnya bebas untuk dijual tanpa perlu persetujuan pemegang saham yang lain. Okay. Dari aspek pengurusan perniagaan, okay, syarikat sendirian berhad diletakkan di bawah tanggungjawab pemegang saham, terutamanya pemegang saham majoriti, tetapi untuk syarikat awam berhad ia diletakkan di bawah tanggungjawab pemegang saham majoriti ataupun pihak luar. Okay. Pendaftaran nama syarikat pula, untuk syarikat sendirian berhad perlu masukkan perkataan sendirian berhad di belakang nama syarikat, dan untuk syarikat awam berhad perlu juga masukkan nama perkataan berhad itu di belakang nama syarikat. Okay, jadi itu antara perbezaan, ya, antara syarikat berhad, syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Okey, ingat aspek yang membezakan kedua-duanya. Ya, dari segi bilangan pemilik, milikan saham, laporan keuangan, penyenaraian saham di bursa saham, pemindahan hak milik saham, pengurusan perniagaannya dan pendaftaran nama syarikat. Okey, anak-anak pelajar. Jadi, rasanya setakat itu sahaja perkongsian berkaitan dengan entiti perniagaan yang ketiga, iaitu syarikat. Ya, cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, dan sekiranya bermanfaat, bolehlah sharekan video ini dengan rakan-rakan yang lain. Okay. Teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okay, jadi sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.